Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni dalam perjalanan on the way daripada Gana nak pergi ke Manjung. Jadi mudah-mudahan hari yang penuh berkat ni, 1 hari bulan Januari 2022, bertambah lagi usia kita kali ini. Jadi mudah-mudahan Allah bersama-sama kita dan kita bersama-sama dengan Al-Quran. Al-Quran teman kita. Dalam perjalanan hari ini malah kita terus tadabbur surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni surah ke-5, juzuk ke-7. Jadi sahabat-sahabat minta maaf lah, dia goges kereta ni. Ayat dia 102, 102 sampailah kepada 103. 2 ayat dah lah. Jadi 2 ayat daripada surah Al-Ma'idah. Kita tadabbur sama-sama pada tahun ini dalam program video Tazkirah Ar-Ridwan bagi kelas pengajian takmir Masjid dan Surah Negeri Perak Darul Ridwan tahun 2022. Kemarin 2021, ni dah 22 dah. Musim COVID-19, COVID masih lagi bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita hidup dalam keadaan yang diuji dan kita kena bersabar. Jaga SOP, jaga kebersihan, jaga pergaulan. Ingat, solat jangan tinggal. Solat kena awal, Quran kena baca. Hari ini kita baca Quran lagi. Surah Al-Ma'idah ayat yang 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Allah kata, qad sa'alaha qaumun min qablikum. Sungguh telah menanyakan suatu kaum sebelum kamu. Summa asbahu biha kafirin. Tetapi kemudian mereka telah menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Ayat seterusnya, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. ما جعل الله من بحيرة. Allah tidak mengadakan bahirah, wala sa'ibah dan juga sa'ibah, wala wasilah dan juga wasilah, wala ham dan juga ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Tapi orang-orang kafirlah, itulah yang mengadakan dusta terhadap Allah. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Dan kebanyakan mereka itu gila, tidak berakal. Sahabat-sahabat, inilah kisah yang Allah cerita dalam Al-Quran supaya kita umat akhir zaman ni dapat jadikan sebagai ibrah ataupun sebagai peringatan bersama. Jadi ayat yang tadi yang kita baca tadi tu, ayat yang ke-102, mana Allah telah cerita dah dulu
dah ada pun kaum yang pernah membuat pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam pertanyaan. Duk tanya benda pelik-pelik. Tapi akhirnya jadi kafir juga. Dah bagi jawapan, bagi penjelasan, jadi kafir semacam inilah. Pokok jenis bukan tanya nak tahu, tapi tanya nak main-main. Sebab itulah kita dalam bab ini untuk tadabbur sama-sama. Jangan bermain-main dalam agama. Kau tanya untuk belajar, bukan tanya nak main-main. Tanya nak menganying kata orang tu, nak menganying. Tanya untuk belajar, tanya kerana nak tahu. Tapi umat dulu Allah cerita ni, ada kaum yang pernah cerita dulu, mereka bertanya macam-macam pertanyaan, tetapi mereka kemudiannya telah kufur kepada Allah walaupun dah dijelaskan. Tidak mahu beriman setelah pertanyaan mereka mendapat jawapan, mendapat penjelasan. Inilah yang berlaku untuk kita renung, fikir sama-sama. Jangan sampai berulang balik perangai lama tu dalam hidup kita. Kita dah berubah sekarang ni, dah 2022 dah. 2021 dah kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan pengalaman 2021 yang lalu kita kena hati-hati. Jangan ulang balik kesilapan, kesalahan yang kita pernah buat pada tahun yang lalu. Jadi kita mulakan langkah baru, azam baru untuk terus istiqamah dengan Islam, dengan syariat Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Misalnya, ni ada misal, ada contoh dia. Seperti kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni dia tanya, tanya bab unta, camel. Bila unta, Allah datangkan unta kepada mereka, mereka bunuh unta tu. Bunuh. Menjadilah mereka tu orang-orang yang kafir. Ni perangai. Tanya, minta, bila bagi tahu, tak percaya. Bunuh pula. Dah tak ke rugi. Inilah orang-orang yang Allah hinakan bila mereka ni bermain-main dengan agama. Sebab tu kita, agama bukan permainan. Agama ialah satu bentuk kehidupan. Tariqul hayah, way of life. Jadi agama jalan kehidupan. Mugi batu banjir ke, tolong orang hantar apa ke, tolong orang banjir ke, kamu kena banjir ke, semuanya keingat kita dalam perhatian Allah. Jangan begitu tolong orang banjir, barang-barang dia kita buang ikut sale, nak ambil mudah. Buang habis, tinggal mangkuk dia kita buang, cawan dia kita buang, habis kita buang. Dia pula jadi payah. Mana barang aku ni hilang habis dia mari. Jangan buat macam tu. Jadi apa kita nak buat tu, tanya tuan rumah dulu. Jangan ada alih kau suka. Yang alih benda tak guna je. Sampah ke, rumput alih. Pinggan mangkuk ke, tiwi ke, biar di situ dulu. Jangan duk usik. Jangan duk kosak. Ada banyak kita dengar rungutan-rungutan daripada mangsa-mangsa banjir ini. Mereka lagi susah. Barang-barang mereka habis duk pak sampah tu. Mereka pula kena ambil cuci balik. Kan satu kerja yang boleh mendatangkan fitnah kepada kita semua. Jadi hati-hatilah sahabat-sahabat. Bekerjalah kerana Allah. Inilah yang berlaku. Jangan terbuat kerja main-main. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini adalah suatu realiti untuk pergi ke alam yang kekal abadi. Sahabat-sahabat, itulah kisah berlaku pada umat dulu, umat Nabi Saleh. Tanya bab unta, bila unta Allah cipta, mereka bunuh unta tu. Akhirnya mereka jadi kafir. Sama juga dengan umat Nabi Musa AS, Bani Israel. Dia minta nak tengok Tuhan cara terang-terang. Nak tengok Tuhan cara terang-terang. Nak tengok tari pun tak boleh. Tengok Tuhan terang-terang budak ni. Nak tengok Tuhan cara terang-terangan. Jadi pertanyaan itu menyebabkan mereka menjadi celaka. Celaka dengan sebab bertanya benda-benda yang tak boleh ditanya. Bukan semua benda boleh tanya. Jadi hari ni kita kena mengaji. Nak bertanya pun ada cara dia. Nak belajar ada cara. Semua ada cara dia. Islam ni ada cara dia. Ada uslub.
ada SOP nama dia. Ada kaedah. Kalau salah tanya, celaka. Celaka ni jauh daripada rahmat Allah. Macam syaitan. Syaitan tu jauh daripada rahmat Allah. Dia celakalah syaitan ni. Menentang syaitan tu celaka dia. Sebab dia tak nak ikut perintah Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintah bersujud ke Adam, semua sujud belaka. Iblis dia tak sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tu jadi abah, enggan, wastakbara, sombong, takabur, maka jadi dia orang-orang yang celaka, orang kafir. Begitu pula akan hal Nabi Isa, sama juga dengan umat Nabi Isa, tentang hidangan Al-Maidah daripada langit untuk mereka. Suruh turun makanan daripada langit, Maidah daripada langit, hidangan daripada langit. Bila diturunkan makanan daripada langit, mereka dustakan juga. Jadi pelawak belaka, pelawak. Tukang pelawak je. Maka Allah Ta'ala seolah-olah menyatakan tentang ayat ini demikian. Mereka telah meminta dan bertanya, tetapi bila diberi apa yang mereka pinta, yang mereka tanya tu, rupanya mereka telah kufur, mereka tipu, mereka khianat, mereka ingkari. Oleh sebab itu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah pula kamu bertanyakan sesuatu bila diberikan apa yang kamu tanyakan itu akan menyusahkan kamu pula. Jangan duk tanya, akhirnya dia susah. Inilah. Jadi sebarang pertanyaan jangan sampai jadi macam bentuk permainan. Tanyalah semata-mata untuk mengaji, untuk belajar, untuk mendapat panduan bagaimana untuk selesaikan masalah hidup dalam dunia ni. Itulah Allah ajar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi umat dulu, tanya tapi akan jadi kafir. Orang tanya nak jadi baik, jadi cerdik, jadi elok, jadi selamat, tapi dia tanya jadi celaka. Jangan. Waliyahzubillah. Ayat seterusnya tadi, ma ja'alallahu min bahirah. Allah tiada mengadakan bahirah, wala saibah, dan juga saibah, wala wasilah, dan juga wasilah, wala ham, dan juga ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Tetapi orang-orang kafir itulah yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Allah kata, maknanya orang-orang zaman dulu, zaman jahiliah dulu ni, dia ada adat dia, adat kebiasaan, adat istiadat dia punya, di mana mereka duk jadikan binatang-binatang mereka bela tu, binatang mereka bela tu sebagai hadiah, anak hadiah, buat korban atau persembahan untuk berhala-berhala mereka, mereka cipta. Binatang mereka bela tu dia nak jadikan sebagai binatang korban atau binatang hadiah kepada bukan kepada Tuhan, pada berhala, pada batu-batu mereka cipta tu. Kemudian mereka mendakwakan bahawa amalan mereka itu apa dia? Ada ikut syariat agama. Ni ikut agama ni. Ya, patut dijaga, dipelihara. Padahal semua itu rekaan semata-mata. Macam lakon hari lah. Cerita ini hanya rekaan semata-mata, macam tu lah. Mereka reka-reka pada kata ni daripada Allah, ni daripada syariat, ni daripada agama ni, kena patuh, kena ikut. Sedangkan mereka reka-reka je. Binatang ternak yang mereka adakan itu sebagai hadiah atau korban atau persembahan kepada berhala itu, ada nama dia bahirah. Bahirah, saibah, wasilah dan juga ham. Ada 4 nama, 4 jenama. Apa dia bahirah ni? Bahirah ni ialah unta yang dipotong telinga. Unta dipotong telinga, iaitu setelah dia beranak 5. Beranak 5 ekor je, potong telinga mak. Kau tahu ni mak ni. Bahirah ni ialah unta yang dipotong telinga, iaitu setelah dia beranak 5,
Dan yang kelima itu pula jenisnya betina. Jadi yang tu lah yang betina, yang kelima itulah nama dia Bahirah. Dan yang kelima itu pula jenisnya betina. Di unta ni nama dia Bahirah, kah untuk berhala. Tak boleh nak sembelih dah. Tak boleh nak gunalah untuk dia. Dia binatang mulia. Saibah ni unta yang diberikan lepas. Yang saibah ni pula unta ni dibiarkan lepas bebas merdeka dia. Kerana dia dah dinazarkan untuk jadi hadiah kepada bahala. Nazar unta untuk bahala, dia dibiarkan bebas hidup. Dia tidak boleh dibebani, diberi kerja je. Tak ada kerja dia. Angkat air ke, orang tonggang ke, tak ada. Dibebas sebebas-bebasnya. Bulunya tidak boleh dipotong. Susunya tidak boleh diperah untuk diminum, kecuali untuk anaknya saja, untuk kamu. Atau untuk tamu. Untuk anak dia tak apa. Untuk tamu boleh. Ni ada undang-undang dia buat. Flag. Wasilah pula ialah kambing betina yang menyambungkan saudaranya yang jantan. Caranya ialah seekor kambing jika sudah beranak 7, yang 7 itu ditunggu apa jenisnya. Kalau jantan disembelih dan dimakan. Kalau betina dibiarkan. Ni kambing betina juga. Yang jantan sembelihlah yang 7 tu. Kalau betina dibiarkan. Tapi kalau beranak kembar, jantan dan betina, yang betina dinamakan wasilah, artinya yang menyambungkan saudara ini yang jantan. Ni. Kerana yang jantan itu tidak akan disembelih disebabkan adanya saudaranya yang betina itu tadi. Tak ada sembelih lah. Seekor je sama sembelih. Ekor 2 ekor, itu namanya wasilah. Ataupun apa, wasilah dia tak sembelih lagi. Inilah. Dimuliakan binatang tu untuk bahala. Yang keempat, ham. Ialah unta jantan yang sudah dapat mengeluarkan keturunan sebanyak 10 ekor dari benihnya. Anak 10 ekor dah. Orang-orang pun mengatakan kepadanya dilindungi belakangnya. Maka semacam itu unta jantan itu tidak boleh ditunggang atau dibebani dan tidak boleh ditegah untuk mencari air dan makanan. Bagi dia lah ikut mana pergi pun. Lock ke dia. Dia bebas. Jelasnya tidak boleh dimanfaatkan sehingga dia mati. Biarlah dia begitu. Walaupun dia mati, biarlah mati gitulah. Jangan dimakan dagingnya, tak boleh ikut. Semua tak boleh ambil. Sebab dia dimuliakan. Biarkan apalah dia mati. Kemudian orang lelaki dan perempuan memakan dagingnya. Mati boleh makan. Sakit bangkai. Allah telah menolak adanya syariat yang satu ini. Allah tak ni bukan syariat ni. Allah tiada mengadakan bahirah, saibah, wasilah dan juga ham. Semuanya itulah karut dan dilarang. Tetapi orang-orang jahiliah yang kufur, itulah yang mengadakan dusta terhadap Allah. Mereka lah buat mereka cipta mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka berkata, Allah ada menyuruh kami supaya menyediakan bahirah, saibah, wasilah dan juga ham. Dia kata Allah suruh dia sediakan bahirah, saibah, wasilah dan juga ham. Mereka Allah suruh. Ya kepok ni. Walhal orang yang mula-mula sekali mengadakan dusta terhadap Allah dengan mengubah syariat Nabi Ibrahim AS ialah Amrun bin Luhai Al-Khuzai. Itulah pok yang mula inovasi syariat Allah. Dia buat ikut suka dia je. Dia reka macam-macam, dia kata ni Allah buat. Dialah yang mengadakan keempat-empat jenis binatang tu. Dialah yang bagi nama empat-empat tadi. Inilah pok-pok jenis. Jenis apa? Jenis yang guna akal, tapi akal bawa kepada kesesatan. Untuk hari ini sahabat-sahabat, kita ada akal, gunakanlah akal berpandukan wahyu. Kita ada pemikiran, berfikirlah untuk kita merancang masa hidup kita ni. Untuk kita mencari kebenaran, beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Akal yang ada yang sehat ini kita gunakanlah berpandukan kepada Al-Quran dan ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita bagaimana umat dulu jadi sesat, jadi kafir kerana buat pandai-pandai. Agama tu dia reka cipta ikut suka dia je.
Allah tak kata, dia kata Allah kata. Allah tak suruh, dia kata Allah suruh. Inilah hari ni banyak juga berlaku macam tu. Dia ingat dia lebih cerdik daripada Nabi, cerdik daripada ulama, cerdik daripada Allah. Walhamdulillah. Betul hari ni kita baca ayat-ayat macam ni, kita kembali semula kepada jalan istiqamah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang dulu, nama dia Amrun bin Luhai Al-Khuzai. Dialah yang mengadakan jenama 4 binatang itu. Bahira, Saibah, Wasilah dan juga Ham. Kononnya Allah perintah dengan dia yang reka. Jadi dia buat tu sebagai barang pujaan bagi berhala-berhala. Barang tu dia cipta untuk pujaan pada berhala-berhala yang kaku tu, yang tak ada faedah langsung apa tu. Tu. Kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nak takarrub kepada Allah, puasa, sedekah, zakat, mayang, segala apa yang Allah suka buat. Itu mana nak takarrub kepada Allah, berjihad, harta ke, tenaga ke, apa saja. Itu nak takarrub kepada Allah. Bukannya buat benda-benda karut. Itu karut, bukan takarrub. Jadi kita hari ni kena usaha untuk takarrub kepada Allah. Nabi disebut, walaupun dia Nabi ni Allah dah ampun dosa dia yang telah lalu, tapi Nabi terus jadi orang-orang yang bertakwa, beribadah malam-malam. Banyak kemalnya dihabiskan dengan berzikir, beribadat kepada Allah. Tidur tapi banyakkan diperbanyakkan lagi amalan-amalan tandanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, maya malam, bagi orang makan, eratkan selagi silaturahim. Ni kerja yang perlu kita terus buat. Jangan jadi macam umat dulu, nak dekat dengan Allah, dia tercipta nama binatang pelik-pelik sebagai alat untuk nak dekat, bukan cara dia. Jadi yang tu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyaklah orang-orang jadi pengikut-pengikutnya, ramai juga yang jadi pak turut dia, ada ikut benda-benda sesat dan karut-marut tadi itu. Dan ini menunjukkan banyaknya orang-orang yang tidak berakal, jadi gila habis, meroyang habis. Macam hari nak ramai orang meroyang, gila. Bila ajak kepada Islam, mereka jadi meroyang. Mereka tak suka dengan Islam, tak suka dengan Nabi, tak suka dengan Quran. Jadi mereka cerita cara hidup sendiri-sendiri. Inilah Allah kata mereka tidak berakal kerana mengharamkan untuk diri sendiri akan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah kata baik, dia kata buruk. Allah kata buruk, dia kata baik. Jadi pengong gitu. Inilah ni orang tidak berakal atau bahasa lembut. Mana gila. Akal ada tapi tak guna. Jadi inilah orang-orang yang gila, yang sanggup hidup semata-mata kerana nafsu, kerana akal, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulannya Allah telah memerintahkan sesuatu amalan ibadat. Allah perintah beribadat. Semuanya adalah benda-benda yang baik. Jadi Allah tidak perintah, tidak suruh untuk beribadat, melainkan telah disyariatkan melalui rasulnya. Itu cara dia. Allah tak perintah ikut dan, melainkan melalui para rasulnya. Rasul lah yang menunjukkan cara bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun boleh menokok atau mengurangi. Tokok tambah tak boleh dalam hal ibadah. Tak ada inovasi. Tak ada nak buat apa? Nak buat inovasi lah. Buat perubahan. Buat macam-macam perubahan, macam-macam pembaruan, tak ada. Tak boleh tambah-tambah. Macam kereta tak apa. Tambah rem sport ke, tambah tak ada rem ke, ikut lah. Nak exhaust dalam air ke, ikut dan lah. Tapi agama tak boleh buat tambah-tambah. Agama tak boleh buat main-main. Nak tambah, kena dapat apa nama tu? Dapat penjelasan daripada Rasul dulu. Kalau Rasul kata boleh, boleh. Kalau tidak, jangan cari pasal. Tidak seorang pun boleh menakut atau mengurangi dalam beribadat tanpa adanya nas atau dalil yang diambil daripada Quran
atau daripada hadis atau daripada ijma' atau daripada qiyas. Itu ingat tu. Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Ijma' ni ijma' ulama. Jangan duk pandai-pandai reka sendiri agama ni. Dalam huraian ayat 103 yang dulu telah pun diterangkan bahawasanya orang-orang Arab pada zaman dulu, zaman jahiliah dulu telah buat adat kebiasaan dengan jadikan beberapa ekor ternak, menjadikan binatang ternak mereka sebagai hadiah, korban ataupun persembahan untuk berhala-berhala mereka sambil mendakwakan kononnya semuanya itu mengikut perintah Allah. Buat itu ada perintah Allah. Tu. Kerana kata ketua-ketua mereka, Allah telah menyuruh kami supaya menyediakan bahirah, saibah, wasilah dan juga ham. Dia kata Allah suruh kami sediakan. Kamu kena ikut lah. Itu. Dengan yang demikian mereka menganggap perbuatan itu adalah mengikut syariat agama yang patut dipelihara dan dikekalkan. Walhal sebenarnya semua adat itu adalah rekaan semata-mata kerana mereka dapat banyak kelebihan bila mereka buat macam tu. Mereka lebih pandai, mereka mulia, mereka macam-macam dapat kemuliaan, dapat tempat dalam masyarakat. Mana mereka buat tu kerana ada benda. Ada benda. Itu akan dunia. Sedangkan itu amal-amalan yang mereka cipta sendiri hanya layak dinamakan adat jahiliah yang sudah lapuk. Dia lah adat jahiliah yang dah lapuk. Kerana Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW telah mengharamkan adat tersebut berdasarkan nas pada ayat 103 tersebut. Jadi amaran mereka itu dah ada nas, tak boleh. Walau mereka mendakwa macam-macam dakwaan, tapi semuanya dakwaan kosong semata-mata. Jadi inilah yang sahabat-sahabat yang kita kena ingat. Hari ini pun macam itulah, jangan kita duk cerita macam-macam. Inilah daripada syariat, ni daripada Nabi, ni daripada ulama ni, jangan duk reka untuk membenarkan amalan kita tu. Takutlah kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kerana azab yang sangat pedih siapa-siapa yang terus bermain-main dalam agama. Allah tiada mengadakan benda-benda tu. Tadi saya sebut tadi, bahirah, unta yang dipotong telinganya. Tiada mengadakan saibah, unta yang dibiarkan lepas suka hatinya kerana dinamakan untuk berhala. Tiada mengadakan wasilah, kambing betina yang menyambungkan saudaranya yang jantan, sehingga kambing jantan itu tidak boleh disembelih. Dan tidak mengadakan ham, bapa unta yang tidak boleh dimanfaatkan kerana telah mereka lindungi. Tu. Dia reka saja buat peraturan sendiri-sendiri, syak sendiri pada orang tu. Tapi orang-orang jahiliah yang kufur itulah yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka mengatakan Allah menyuruh, Allah yang menyuruh, dan kebanyakan mereka tidak berakal kerana meniru-niru dan mengikut adat jahiliah, adat yang sesat itu. Jadi kesan daripada ayat tadi dapatlah kita kiaskan bahawasanya Allah menegah akan adanya segala macam rekaan sesat atau bid'ah. Bid'ah, dolalah. Benda-benda yang dia cipta yang Nabi tak buat, Allah tak suruh, itu namanya bid'ah dolalah. Itu mengada-ngadakan sebarang upacara dan adat istiadat yang tidak disuruh oleh agama Islam yang suci ini. Jadi mereka dah yang buat tu, bukan ulama. Bukan dia yang jahil ni yang buat. Ni. Bukan Nabi yang ajar. Lalu ditanya, bukan ditanya, lalu dianya dibangsakan sebagai salah satu upacara agama. Dia kata ni agama ni, Allah suruh ni. Asalnya tak ada apa-apa. Tak ada apa pun, tapi mereka lah yang mereka tu. Inilah yang dikatakan bid'ah dolalah. Bid'ah yang sesat, rekaan sesat, dan tiap-tiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Dalam bab ni ada setengah tu bid'ah yang hasanah, macam kupu Quran, tu. Macam orang yang yang minum arak dulu zaman Nabi 40 rotan, zaman Sayyidina Umar diubah jadi sampai 80 rotan. Ini bid'ah yang baik, yang hasanah, yang insya-Allah sana ada kebaikannya insya-Allah.
Jadi banyak lagi yang lain tu yang kita kena fikir, renung sama-sama, yang sampai kita bermain-main dalam agama. Islam ni ada kaedah dia, ada SOP dia. Yang halal ada cara dia, yang haram pun ada kaedah dia. Halal dan haram ialah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sekadar sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh. Jadi mudah-mudahan ayat ni memberi kita penjelasan dan penerangan agama ialah datangnya daripada Allah. Jangan kita duk bermain-main dalam agama. Jadi orang yang beriman, bertakwa dan patuh pada segala yang Allah perintahkan. Ikut Quran dan ikut sunnah. Nabi kata kamu tidak tersesat, buat selamai-lamainya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.